Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Arif dari SK Kurung Hitam Kedah merupakan moderator untuk CDL Hands-on Online Siri 104 pada petang ini. Okey, seperti kita masih lagi dalam mood bercuti dan juga mood Hari Merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-66. Namun CDL Hands-on pada petang ini tetap kita teruskan di atas sokongan daripada pihak anda semua. Kan? Selamat datang saya ucapkan kepada penonton warga maya dari seluruh negara, warga KPM, kan? Tidak lupa juga rakan-rakan kita daripada negara Brunei, Singapura dan juga Indonesia. Terima kasih kerana masih setia bersama kami sehingga ke siri 104 pada hari ini. Okey. Sebelum saya menjemput penceramah pada petang ini, seperti biasa, kita akan ikuti dulu sesi snippet yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Cikgu Arif kerana dapat bersama. Macam Cikgu Arif sebut tadi, ini musim cuti, tapi kita dapat juga bersama. Semalam kita meraihkan Hari Kemerdekaan dan nampak begitu megah dalam perayaan tersebut, di mana murid sekolah ramai yang buat persembahan yang amat menyerlah dan menunjukkan, mencerminkan sistem pendidikan kita yang bukan saja memberi tumpuan kepada aspek kurikulum tetapi juga aktiviti ko-akademik dan ko-kurikulum kita. So memang jelaslah. Saya selalu sebut dalam banyak webinar, ceramah dan forum dan sebagainya, kalau saya ditanya, how good are we? Kalau kita kata sistem pendidikan kita ni baik, saya gunakan ungkapan bahawa we are good, we can be better, but we want to be the best in whatever we do. Kita mesti buat, mencerminkan, menampilkan usaha yang terbaik. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada petang ni ialah boss versus leader. Kita sentiasa bekerja di bawah satu sistem pentadbiran. Dan dalam satu sistem pentadbiran sudah pastinya kita mempunyai pemimpinnya. Maka kita selalu mungkin tertanya, adakah pemimpin kita itu pemimpin, leader, atau dia merupakan bos? Ya. Dalam bahasa Malaysia, bos, saya tak pasti siapa tahu istilah bos tu. Tapi orang luar negara yang ada di Malaysia pun dah pandai gunakan istilah ini. Kita pergi ke stesen Mia, jumpa warga Bangladesh pun dia kata sudah isi bos. Mereka sebut bos juga. Dia tahu bahawa istilah ini banyak digunakan di negara kita. So, saya nak mulakan dengan kata hikmah ini oleh Simon Sinek. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Dan saya cukup percaya dalam kata hikmah ini kerana kita sebagai pemimpin, kita nak memangkinkan pemikiran sebegini, kita nak staf yang bersama kita, rakan yang bersama kita dalam organisasi untuk dream. Dream di sini tidak bermaksud mimpi seperti mimpi yang kita mimpikan, tapi ini merupakan impian yang kita ada tentang organisasi kita, tentang hasrat kita, tentang matlamat yang hendak dicapai dalam organisasi atau matlamat diri sendiri. So we dream more. Untuk dream more, kita terpanggil untuk learn more, nak belajar lagi.
Tapi bila kita belajar lagi, kita sanggup nak buat lebih, do more. Untuk organisasi kita, untuk diri kita pun. Dan daripada situ sudah pastinya kita sentiasa idamkan bahawa we can become more. Become more ni saya nak sebut bahawa it's not only about leadership with title dengan jawatan, tapi juga kepimpinan tanpa jawatan. So apa bezanya di antara bos dengan leader? Bos ni dia mengarah staff. Kalau leader, dia memimpin staff dia dia melatih staff dia, coach staff dia. Kalau bos, dia bergantung kepada authority untuk nak menggerakkan jentera pentadbiran. Tapi bagi seorang pemimpin, dia akan gunakan pengaruh dia, goodwill dia. Kalau bagi seorang bos, dia mungkin akan sentiasa gunakan menakut-nakutkan orang di bawahnya. Saya boleh ambil tindakan ini, saya boleh ambil tindakan sebegini. Tetapi bagi seorang pemimpin, dia menggerakkan hasrat atau enthusiasm tu, nak ingin buat sendiri dalam kalangan anak buah dia. Kalau bos, dia sebut I. Kalau pemimpin, dia sebut we. Saya mengambil masa yang lama juga untuk membiasakan banyak daripada pendekatan-pendekatan yang disebut ini. Dan saya jangka banyak ia membawa satu perubahan bila kita gunakan istilah we. I think we can do it. Why not you? Why not we? Let's refer. Mari kita sama-sama cuba hubungi orang ni dan dapat sedikit pencerahan dan sebagainya. So we, it's very important. It's nothing about bila kita naik pangkat jadi pengarah ke, jadi pengetua ke, dan kita kata, oh, sekarang saya sudah berada di kerusi ini, saya mengarah. Itu adalah pendekatan tahun 60-an kot atau 70-an. Tapi sekarang ia berbeza. Ia merupakan satu revolusi emosional, revolusi emosi di mana kalau kita boleh connect emotionally dengan staff kita, artinya kita boleh menggerakkan organisasi kita. Kalau sesuatu yang berlaku tu tidak berlaku dengan sebaiknya, breakdown berlaku, kita jangan nyatakan kesilapan itu pada sesiapa yang lain. Always take the blame. Sebagai pemimpin, kita ambil kewajipan itu, tanggungjawab itu, dan kita cuba memastikan kita dapat membaiki keadaan. Saya bernasib baik kerana dapat bersama dengan beberapa pemimpin semasa menjalankan tugas. Dan seorang daripada pemimpin ini adalah Datuk Kamaruzaman. Ya. Dia TKSU di Kementerian Pendidikan. Bila kami merancang sesuatu, kalau ada satu kesilapan itu berlaku, saya masih ingat ayat dia kata, okay, let's forget about it. Now, what's the way forward? What's the way forward? Dia tidak akan cari, okay, siapa buat ni kesalahan, siapa. No, we do not waste time on that. That is for us to do if it is really needed. Tapi yang lebih penting, what is the way forward? Itu cara dia. Right? Dan banyak cara untuk mengurus mesyuarat saya belajar daripada beliau. Kerana pemikiran dia sangat sistematik. Dan cara dia berfikir, cara itulah dia akan mengolah pengurusan dan kepimpinan. Dia seorang bos tu knows how it is done, tapi seorang pemimpin boleh menunjukkan bagaimana nak buat. Ini sangat penting dan kita selalu terlupa. Kita senang mudah mengarah, cikgu buat ni, cikgu buat itu, cikgu buat sebegini. But we never get down, turun padang dan tunjuk. A boss uses people, tetapi a leader develops people. Saya cukup suka kalau saya boleh develop people kerana saya tahu bahawa when mereka dapat menghasilkan sesuatu, kita rasa
we feel proud, ya, kita rasa megah tentang pencapaian staff kita. Dan di sini saya nak kongsi satu juga pengalaman saya. Saya staff dekat IPG Raja Melewas masa saya timbalan pengarah, dan mereka kita bincang untuk hasilkan coffee table book. Dan saya kata ini adalah for you, bukan untuk saya. Walaupun saya timbalan pengarah, that's not. Anda buat, nama anda yang akan ada di sana. Selepas beberapa bulan saya bertukar ke kementerian dan saya kembali ke IPG itu untuk satu majlis. Dan pensyarah yang berkaitan tu datang jumpa saya, dia kata, "Doktor, this is the book, coffee table book yang sudah terhasil tentang IPG Raja Melewah dengan sejarahnya dan sebagainya." Saya kata, "So nama siapa yang tertera di situ?" Dia pun senyum kerana nama-nama yang ada di situ adalah kumpulan yang telah menjalankan tugas. So I said, this is what it is about. Akhirnya anda dapat menghasilkan sesuatu yang kini akan menjadi satu dokumen bagi institusi. So know how it is done and develop people. Dan bila individu itu buat sesuatu yang baik, jangan kita sebagai ketua ambil kredit dia. Bagi kredit, okey, pencapaian itu sentiasa kita letak staff kita di depan. We want them to get the credit. Dan kalau dalam mesyuarat pun saya pernah sebut bahawa that ini dilakukan oleh staf saya. So perkara itu adalah sangat penting. So don't command, jangan bagi arahan, kita ask, kadang-kadang kita bincang dan kita say bukan go and get it done, but let's go, mari kita buat bersama. So tuan-tuan dan puan-puan, walaupun segala yang saya sebut ni nampak macam perkara yang remeh-temeh, tetapi ingat, ia sentiasa berlaku dalam organisasi. Tapi kita cari jalan tengahnya di antara bos dan leader. Kita nak kata yang to boss around tu memang tak tepat. Tapi sometimes you need to be a boss, but more times, banyak kali anda perlu jadi pemimpin. So you want to be that leader. Right? Dan tambahan kepada apa yang saya sebut ni, saya rumuskan dengan ni, a leader guides you, the boss commands you. Arah, ya. Kita bagi seorang bos, dia menentukan kejayaan berdasarkan impak di atas orang dalam organisasi dia. Kalau seorang bos, dia pilih authority. Saya sebut tadi juga, pemimpin pilih macam mana dia boleh pengaruh anak buah dia. Kalau boleh kita cuba elakkanlah dalam zaman sekarang ni, authority ni kita cuba elakkan. Kita hanya kalau terpanggil benar untuk gunakan authority baru kita gunakannya. Leaders want you to be successful than they are. So kita nak anak buah kita biar lebih berjaya daripada kita sendiri. Kita tidak boleh cemburui anak buah kita kalau mereka percaya. Saya pernah jumpa pegawai atau besar yang datang untuk kursus di IB, mana dia kata kadang-kadang ada juga ketua, ya, atau pihak pengurusan yang menyuruhkan borang permohonan pun individu tu. So kenapa kita nak buat sebegitu? Yang terbaik kita nak menggalakkan anak buah kita untuk berjaya lebih daripada kita. And kita rasa seronok bila anak buah kita, orang yang pernah bertugas bersama dengan kita, berjaya. Bagi saya, walaupun saya dah besar, saya tahu bahawa bila saya lihat anak buah saya ni naik pangkat dan sebagainya, saya sebolehnya saya akan hantar mesej kepada mereka untuk mengucapkan tahniah atas kejayaan mereka. So perkara macam ni nampak biasa, tapi kita harus buat secara, we must do it consciously. Kita buat dan pastikan kita menggerakkan
generasi yang akan datang. Walaupun kadang-kala guru muda atau pegawai yang lebih muda daripada kita. Next slide please. Kita accountable untuk apa, kita mengambil tanggungjawab untuk apa jua yang berlaku dalam organisasi. Saya sebut juga tadi, dan kita tidak menuding jari lah. Sebagai pemimpin, itu cara yang mungkin tidak mencerminkan kepimpinan kita. Right? It is good to know bagaimana sesuatu perkara atau kesilapan itu berlaku. Tetapi akhirnya kita pemimpin organisasi, kita bertanggungjawab. Dan pemimpin harus biarkan anak buah kita ni rasa mereka berjaya. Macam kumpulan Cikgu Nashar yang semua terlibat dalam pembentangan untuk CDL hands-on ni. Ini merupakan satu kejayaan. Mereka telah meneroka satu alam yang baru, cikgu bantu cikgu, dan kita harap perkara ini bukan saja merupakan satu pentas perkongsian ilmu, tapi ia merupakan satu pentas untuk membina teacher leadership dalam kalangan guru. So, ia membina keyakinan dalam kalangan guru dan juga dalam kalangan pegawai. So, kita tak mau create fear. Kita tak mau orang takut. Saya rasa kalau kita boleh buat begini, ramai guru akan tampil ke depan untuk memimpin apa jua projek dan program. So, tuan-tuan dan puan-puan, ini saja daripada saya untuk minggu ini. Kita masuk ke slide yang terakhir. Seperti yang saya selalu sebut bahawa no one can hand you experience, but they can hand you a book. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Dan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan kita sentiasa menyerlak, kita harus beri tumpuan bahawa dan ingat apa yang saya sebut ini. It's easier to build strong children than to fix broken adults. It is easier to build strong children than to fix broken adults. So kita sentiasa, minggu lepas saya sebut tentang bagaimana kita nak beri pujian kepada murid-murid kita. Bukan saja pada murid, kita jangan lupa nak bagi pujian kepada guru. Bagi orang yang bertugas di PPD, jangan lupa bagi pujian kepada pihak pengurusan sekolah dan mereka yang bertugas di kementerian. Saya rasa budaya memberi pujian yang tepat adalah satu budaya yang positif. Saya sebut bahawa tunjang kepada sistem pendidikan di negara Finland ialah you always kita memberi pujian untuk usaha, bukan saja untuk outcome. So always we must be positive, positive, positive. Tuan-tuan dan puan-puan, remember if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, Cikgu Arif. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini. Ya, terima kasih diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Boss vs leader nah. Okey. So jadi kalau nak jadi boss atau leader tu, bos atau leader, kita sebagai anak buah ataupun staff ni kena adalah hubungan yang baik dah antara satu sama lain. Bos dengan leader, terutama macam di sekolah, kan, guru besar ataupun pengetua, kita kena ada hubungan baik dengan guru besar, pengetua dan juga pihak pentadbiran. Kan? Dalam melakukan kerja, macam bos perlukan leader, leader perlukan anak buah ataupun staff, kan, untuk menggerakkan sesuatu organisasi. Tapi kalau kita jadi bos atau leader tu, kita perlu tunjukkanlah orang apa ciri-ciri kepimpinan yang unggul. Cikgu Arif, kita cari jalan tengah lah. Kita nak main peranan bos atau nak main peranan leader. So ada masanya kita kena cari satu imbangan yang terbaik, keseimbangan yang terbaik. Tapi dalam peralihan zaman sekarang, jarum sentiasa menunjukkan ke arah kepimpinan. We want leaders.
Right. Ya, ya. Sorry, saya mencelah sedikit. Okey, tak apalah. Okey, bos. Tapi orang kata apa sebagai bos kan, kalau sebagai bos kan, kita kena tunjukkan apa ciri-ciri kepimpinan lah, ciri kepimpinan supaya Betul. staff di bawah dapat lebih respect ataupun lebih hormat kepada bos lah kan. Macam Dr. Zalina hari ni kan, tu sanggup tak cuti tu, bagi staff dia bercuti dulu kan. Betul. Kan. Betul. Okay, Itu contoh yang baik. Yes. satu contoh yang Yes. baiklah kan. Macam di sekolah saya dulu pun ada bos ataupun guru besar nama Encik Hanafi Osman. Memang dia seorang, bagi saya, bos yang sangat committed lah dengan tugas. Dia bagi galakkan kepada staf-staf di bawah dia untuk berjaya kan. Betul. Dia menggalakkan staf-staf dia untuk melakukan perkongsian amalan terbaik, memohon guru cemerlang kan, membuat perkongsian inovasi kajian tindakan di peringkat negeri kebangsaan kan. Dan dia juga macam bos saya tu pun dia tak kedekut lah dalam memberi markah untuk markah SKT, markah prestasi kan, PBPP kan. Tapi kita sebagai staff kena menunjukkan satu komitmen yang tinggi lah pada bos. Setuju. Kan. Jadi orang kata apa, give and take lah kan. Betul. Kan? Okey. Betul juga kan kalau macam ada staff yang menunjukkan kemajuan dalam kerjaya kan. Tidak salah kalau kita beri sedikit orang kata apa, pujian dengan sijil ke apa ke sebagai tanda penghargaan. Okey. Jadi syabas di bahu pun orang dah rasa kita bagi kata-kata pujian pun orang dah suka dah. Ya, betul. Padahal CJ tu bukannya Jangan kedekut nak bagi pujian. Ya, betul. Saya setuju doktor. Okey, terima kasih doktor. Okey. Seterusnya kita sebelum saya menjemput penceramah kita pada petang ini kan, kita sampai untuk saya menjemput penceramah pada petang ini iaitu Cikgu Nasha Nodia Hussein kan, dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh untuk melakukan perkongsian CDL hands-on online bagi siri 104 pada petang ini. Okey, sebelum tu saya ingin menyampaikanlah objektif CDL ya. Satu adalah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, dua untuk membangunkan kompetensi guru, tiga untuk meningkatkan keupayaan, empat membina jalinan dan jaringan berterusan. Peserta perlu mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang akan disertakan semasa mendaftar. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat, pada macam hari inilah, selama 1.5 jam. Bermula pukul 2.50 petang, sesi snippet oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan sehinggalah pukul 4.30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on. CJ disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Kita punya tagline kita ataupun cikgu bantu cikgu. Sebelum saya menjemput penceramah pada petang ini, saya ingin membacakan sedikit profil penceramah. Cikgu Nasha Nodia Hussein. Okey, profil penceramah. Cikgu Nasha Nodia Hussein berasal dari Negeri Sembilan, merupakan guru cemerlang sains dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Beliau berpengalaman selama 15 tahun dalam perkhidmatan perguruan, merupakan jurulatih Kebat Sains Negeri Selangor, tenaga pengajar utama sains sekolah sains menengah, duta guru STEM kohort 1, SDG Trainer Education Open University, dan beliau juga merupakan penulis buku sains SPM Sasbadi. Kalau tengok daripada profil dia tu memang hebatlah Cikgu Nasha ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Cikgu Nasha Nodia Hussein untuk menyampaikan perkongsian beliau pada petang ini. Dipersilakan, Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Boleh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Dan saya ucapkan kepada semua yang bersama dalam siri webinar pada petang ini. Bersama saya Cikgu Nasyar. Jadi saya tak nak membuang masa lebih panjang lagi lah, sebab saya hanya ada lebih kurang dalam 1 jam 30 minit untuk menyampaikan tajuk yang saya ingin sampaikan kepada semua, iaitu pembinaan item kebat. Bagi cikgu-cikgu lah atau rakan pendidik yang pernah mengikuti siri webinar saya pada siri-siri yang lepas, berkaitan dengan kebat, telah 3 siri yang telah saya kongsikan di dalam webinar CDL, iaitu pada siri yang ke-24, iaitu menjana kebat melalui pemikiran reka bentuk. Siri yang seterusnya iaitu siri yang ke-71, membina kreativiti murid melalui penghasilan orang. Dan siri yang ke-88, menerajui PAK21 dan elemen kebat melalui rancangan pengajaran harian RPH. Jadi siri kebat yang seterusnya adalah tajuk pada hari ini, iaitulah pembinaan item kebat. Untuk makluman cikgu semua ya, sebenarnya segala pengetahuan yang kita miliki ni hanya adalah satu pinjaman semata-mata ya cikgu. Jadi apa-apa pengetahuan kemahiran yang kita ada, kita kongsi bersama-sama. Seperti saya juga sentiasa belajar cikgu ya, belajar dan saya sebenarnya ada passion dalam kebat ni. Jadi sebab tu saya suka berkongsi berkaitan dengan kebat ni. Jadi untuk makluman cikgu semua ya, saya ingin bagi tahu. Jadi perkongsian hari ini adalah hasil daripada bengkel yang saya hadiri dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia pada bulan lepas. Jadi dengan ilmu yang saya miliki ini, saya boleh berkongsi kepada cikgu-cikgu semua pada petang ini. Baiklah cikgu-cikgu, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menilai item kebat. Yang ketiga, menganalisis kaedah membina item kebat, dan seterusnya mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman dalam membina item kebat. Saya ada sediakan satu kartun cikgu. Mari kita lihat ya, warna-warni kehidupan kita sebagai seorang guru. Dalam kita membina kemahiran berfikir murid dalam kelas kan, ada pelbagai situasi yang mungkin boleh yang mencuit hati, yang kelakar ya. Dan ada unsur kecintaan dalam pengajaran kita. Kalau cikgu tengok semasa mengajar dalam kelas, ada situasi yang pertama ni, seorang guru kimia kan, dia mengajar formula kimia. So cikgu tengok apa respon murid. Bila cikgu kata, tanya apakah kesannya kalau kita terbalikkan susunan formula larutan kultur yang terdapat di dalam tabung uji ini. Ada pelajar yang respon, larutan kultur itu akan tumpah cikgu. Kadang-kadang jawapan itu nak buat kita rasa tergelak pun ada kan. Bagaimana pula dengan situasi yang kedua ni? Cikgu bertanya, cuba kamu berikan satu contoh makanan yang boleh membahayakan kesihatan. Jadi pelibatan murid sangat aktif. Ramai murid yang bagi jawapan. So ada yang bagi jawapan makanan basi, makanan ringan, makanan jeruk, makanan di tepi jalan raya. Jadi bila respon murid bagi jawapan begini, macam mana penilaian kita cikgu-cikgu? So ada masa pun kita rasa berfikir berkali-kali kan nak terima jawapan murid. Jadi inilah antara situasi yang biasa kita hadapi. Dan bagaimana pula? Sekarang ni baru selesai musim peperiksaan, dan saya pasti ada cikgu-cikgu yang telah selesai menanda. Tahniah dapat habis awal, dan masih yang teruskan perjuangan menanda tetap peperiksaan. Inilah yang terjadi juga semasa mengajar dalam kelas ya. Bila cikgu mengajar, saya rasa ni pun soalan yang standard lah. Kita harapkan semua faham. Tapi kita nak mengharapkan murid bertanya, banyak bertanya. Murid kata, murid jawab, oh faham cikgu, langsung tak ada soalan. Bila musim peperiksaan, ada yang tak menjawab soalan, ada yang tidur. Jadi, banyak cikgu semua
mencabar tak tugas kita cikgu nak membina kemahiran berfikir murid ni kan, sebab dah kita ni berusaha lah berbagai cara, kita cuba pelbagai kaedah kan, untuk kita bantu anak murid kita, nak jadikan mereka ni generasi yang boleh berfikir secara kritis, kreatif. Sekarang ni viral kan, generasi muda sekarang ni melihat ikon-ikon digital kan yang dalam platform social media, itulah idola, dan kita nak memberi mereka kalau boleh kita nak hasilkan ramai lagi generasi muda seperti Khairul Amin. Jadi itulah kita harapan kita pada generasi yang kita sedang bersama kita pada waktu ini, pada masa kini. So jadi cikgu, berkaitan dengan fokus tajuk saya pada hari ini berkaitan dengan pembinaan ahli kebat ni, kita sebenarnya perlu mendalami ni 6 aspirasi murid ni yang sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang selari dengan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPIM, yang menekankan tentang membina aspirasi murid, di mana setiap murid ni perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian additional. Saya teringat ada semasa saya menghadiri satu bengkel bengkel bersama dengan tenaga pengajar daripada IAD dalam Majlis Guru Cemerlang Selangor, ada satu pesanan yang telah disampaikanlah kepada kami semua dan saya juga ingin berkongsilah kepada cikgu-cikgu. Di antara pesanan ini dia kata begini, selagi yang murid tu bersama dengan kita, berada di depan mata kita dalam tempoh persekolahan mereka daripada alam rendah hinggalah ke alam menengah, cikgu-cikgu berusahalah membina aspirasi murid ni sebelum kita melepaskan mereka ke sistem komuniti. Maksudnya kita lepaskan mereka berdikari untuk mereka jadi cikgu-cikgu bagi saya sangat mendalam maksudnya sebab kita berdepan dengan pelbagai cabaran dengan sikap anak murid kita, tapi kita perlu berusaha untuk membina aspirasi murid ini. Jadi untuk pembinaan terkebat fokusnya adalah berkaitan dengan pengetahuan dan juga melibatkan kognitif, iaitu kemahiran berfikir. Okey cikgu-cikgu boleh tak bagi respon so far so good setakat ni? Oh, alright. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi cikgu, ini adalah apa maksud kemahiran berfikir cikgu? Okey, ini berdasarkan daripada visi dan aspirasi halaman 5 PP dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu pertama dia melibatkan keupayaan belajar, pemikiran kreatif dan kritis, dan juga pemikiran kritis dan penakbulan. Dan setiap ada maknanya. Keupayaan belajar di mana murid tu dapat memacu ke arah pembelajaran kendiri dan dapat menghargai nilai pembelajaran daripada guru. Dan kreatif dan kritis, kemampuan untuk menginovasi, membina idea baru, membina kemungkinan baru dan mencipta idea. Manakala kritis dan penakbulan, kepercayaan untuk maklumat, menjangka masalah dan seterusnya boleh menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Okey, jadi tentang pelaksanaan keputusannya dia melibatkan 3 elemen. Pertama adalah kurikulum, iaitu berpandukan kepada DSKP ataupun Document Standard Kandungan Pelajaran. Dan kedua adalah strategi pedagogi. Dan akhir sekali adalah pentaksiran yang melibatkan pentaksiran dan juga penilaian yang berkaitan dengan daripada sekolah rendah ada UASA, kemudian penilaian berterusan itu PPD dan seterusnya peringkat menengah arah SPM. Kongsian saya cikgu, sebenarnya selain daripada kita selalu bila kita kata membina soalan, membina item, memang minta kita cikgu memang terlibat dengan peringkat pentaksiran.
kita perlu ada satu seminar yang baru bahawa sebenarnya kamera berfikir ni kita nak bina kepada murid bukan hanya tujuan untuk peperiksaan. Itu juga yang telah ditekankan oleh lembaga Malaysia sendiri. Selaku kita punya badan yang besar yang mengupas masalah penting dalam pentadbiran dan peperiksaan di secara pusat Malaysia. Mereka yang dalam lembaga pun memberi pesanan kepada kita semua cikgu-cikgu bahawa kita perlu lakukan satu seminar yang baru. Kita ubah seminar kita bahawa bukanlah semata-mata untuk tujuan peperiksaan. Jadi, okey. Jadi kita lihat ya, kita tetap kita tengok baliklah kitab kitab lama kita semasa kita belajar dulu. Apa masuk pentadbiran. Ini pandangan daripada ia merupakan proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan dan pendekatan sama ada formal sumatif, formal dan tidak formal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan evidence yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk proses pendidikan. Jadi cikgu, saya harap cikgu boleh bersabar, fokuslah bersama saya pada awal sesi ini sebab saya nak bagi tahu teori dulu. Kemudian mungkin kita boleh buat aktiviti hands on di kemudiannya, cikgu. Tentang prinsip pentadbiran, dia ada berapa bermula dengan kebolehpercayaan, komprehensifan, kemudah tafsiran, keobjektifan, kesahan dan kebolehtakbiran. Saya pergi secara umum ya cikgu, sebab saya takut tak cukup masa. Semua kita kena tahulah maksudnya dia punya prinsip-prinsip asasnya, iaitu dan seterusnya rukun pentadbiran. Rukun pentadbiran ni bagi saya penting untuk cikgu faham. Sebab dia berkaitan sangat dengan pembinaan item untuk murid kita. Dia mesti melibatkan kumpulan yang ditaksir. Apa maksudnya? Merujuk kepada murid yang melalui proses pembelajaran. Dan kumpulan yang bertaksir. Terdiri daripada guru, pemeriksa dan taksiran dengan skor atau prestasi berdasarkan respon grade. Manakala instrumen terdiri daripada item, kaedah, pendekatan atau mekanisme untuk mendapatkan respon daripada murid. Dan rukun yang keempat adalah respon, iaitu evidence yang diberikan atau dikemukakan oleh murid berdasarkan tugasan pentadbiran. Dan akhir sekali adalah skor, iaitu grade. Boleh juga skor itu adalah markah pernyataan yang diperoleh daripada kumpulan yang ditaksir, iaitu murid. Bagaimana pula definisi kebat? Ini berpandukan daripada BPK, Bahagian Pembangunan Kurikulum pada 2013, iaitu keupayaan untuk mengaplikasikan membuat penakulan, refleksi bagi menyelesaikan masalah dan mencipta sesuatu. Cikgu seterusnya, kita berpandukanlah kepada rajah hierarki aras berfikir kemerah aras tinggi ya. Kita ada edisi lama iaitu taksonomi Bloom pada tahun 1956 dan kini melalui edisi taksonomi semakan iaitu Anderson pada tahun 1994. Jadi inilah panduan yang kita gunakan ya pada kita. Jadi bila melibatkan kemerahan berfikir aras tinggi, dia melibatkan 4 tahap pemikiran yang teratas, iaitu bermula daripada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan seterusnya mencipta. Seterusnya saya terangkan, saya nyatakanlah definisi operasi kebat. Jadi daripada Malaysia, iaitu keupayaan untuk menganalisis, mengaplikasi, menilai dan mencipta idea secara kreatif dan inovatif dalam proses menyelesaikan masalah secara sistematik dalam situasi baru dan benar. Jadi definisi itu agak baru cikgu, keluar pada tahun 2022. Cikgu, inilah yang kita tukarkan yang itu namanya pembinaan item kebat cikgu. Dia ada 7 langkah. Yang boleh kita yang dapat
diringkas dalam yang dibentuk oleh Lembaga Persatuan Malaysia. So ada 7 langkah untuk membina item kebat. Okay. Kita cikgu ambil tahu dulu dia punya istilah-istilah dia. Nanti kita akan pergi ke slide seterusnya. Cikgu akan nampak lebih cikgu akan faham apa istilah-istilah ini. Okay, langkah yang pertama adalah dengan tentukan konstruk, konteks, aras kesukaran. Okay, aras kesukaran rendah, handal dan juga tinggi. Okay, langkah yang kedua ialah tentukan jenis item. Okay. Melibatkan aneka gabungan ataupun soalan subjektif iaitu respon terhad ataupun respon terbuka. Langkah yang ketiga adalah tentukan jenis evidence. Okay, tentukan jenis evidence. Okay, yang keempat, rancang stimulus iaitu stimulus yang pelbagai, saling berkaitan dan boleh juga teks sepenuhnya dan teks bukan sepenuhnya. Dan langkah yang kelima adalah penulisan item iaitu dia melibatkan perlu ada stimulus dan juga perlu ada satu komponen stem tugasan. Dan langkah yang keenam, menentukan peraturan permarkahan atau rubrik perskoran iaitu analisis semak dan juga boleh juga melibatkan perskoran analitikal ataupun perskoran holistik. Dan akhir sekali menilai item iaitu menggunakan prinsip penilaian item dan ciri item kebat. Okay, bagi pembinaan item cikgu-cikgu, lembaga telah menyediakan perlu memenuhi kriteria sistem 9 point. Okay, kalau cikgu tengok berdasarkan nombor di sini, dia bermula dengan akur kurikulum dan yang kedua adalah akur spesifikasi, 3 akur peluang, 4 tepat konstruknya, 5 tempat konteksnya, 6 komponen jelas dan yang ke-7 dia sesuai dan penting, sesuai aras kesukaran dan sesuai adil. Okey, tadi cikgu dalam langkah 1 dia ada sebutkan perlu tentukan konstruk. Jadi apa itu konstruk sebenarnya? Jadi konstruk dari segi definisi adalah perkara yang diukur konkret ataupun abstrak, perkara yang akan dibangunkan atau dikembangkan melalui proses pengajaran dan pelajaran. Dan dia melibatkan 3 kategori iaitu melibatkan pengetahuan, upayaan murid untuk mengetahui dan memahami sesuatu selepas PDPC. Yang kedua adalah kemahiran, keupayaan murid mengaplikasi atau lakukan sesuatu selepas PDPC. Dan yang ketiga adalah nilai, keupayaan murid mempamerkan sikap yang positif selepas PDPC. Okey, tentang konstruk kebat cikgu. Okey, konstruk kebat di mana setiap konstruk kebat perlu mempunyai elemen dan aspek yang tersendiri dan setiap konstruk dia melibatkan kata tugas ataupun kata kerja. Okey. Daripada panduan daripada lembaga peperiksaan, kata tugas tidak melambangkan konstruk. Contoh cikgu kat sini, mungkin kata tugas bincangkan, mungkin huraikan atau tentukan tu boleh berada pada konstruk menganalisis atau menilai. Dia bergantung kepada item yang cikgu bina. Maka konstruk kebat ni melibatkan yang arah tinggi iaitu menganalisis, mengaplikasi, menilai dan okey, cikgu-cikgu boleh respon dengan saya setakat ini konstruk. Cikgu saya dapat respon dalam chat box, cikgu-cikgu. Ya, okey. Alhamdulillah setakat ni ada respon. Okey. Boleh. Sebab Boleh lagi, baik. Boleh teruskan. Kan risau saya. Ya. Ya. Okey, cikgu, nanti saya akan kongsikan cikgu memang kita lepas ni rasa boleh buat soalan banyak soalan kebat bila kita banyak
buat latihan kan untuk benda soalan ni, insya-Allah kita akan lebih ni. Jadi cikgu yang tadi kan dia bagi tahu kat cikgu, okey, yang mengaplikasi ni adalah konstruk. Jadi setiap konstruk dia maksud dia lah bagi mengaplikasi, ini tarifan bagi elemen menggunakan maklumat dan pengetahuan baru dan bukan lazim rutin untuk menyelesaikan isu dan tugasan. Itu maksud elemen bagi konstruk kebat. Okay. Dan setiap konstruk dia ada aspek. Okay. Bagi konstruk mengaplikasi, jadi dia ada dua aspek. Iaitu aspek satu, aplikasi pengetahuan secara kualitatif. Ni biasanya kalau kualitatif maknanya dia melibatkan apa? Dia boleh melibatkan fakta, konsep, maklumat tu dari segi maklumat dan pengetahuan tersebut, dan dia boleh melibatkan formula untuk menjelaskan peristiwa keadaan dalam situasi baru ataupun bukan lazim yang berada dalam konteks, dia berada di luar bilik darjah. Itulah dia tentang aspek yang satu. Okay, aspek yang kedua, dia melibatkan aplikasi pengetahuan secara kuantitatif. Okay, kuantitatif melibatkan kita kata kuantiti kan, nombor, angka kan, kebolehan menggunakan maklumat dan pengetahuan, fakta, konsep, prinsip untuk menjelaskan fenomena, peristiwa, keadaan, situasi baru bukan lazim menggunakan angka. Daripada angka juga graf. Okay, jadi konstruk yang seterusnya adalah menganalisis. Okay, jadi takrifan elemen bagi konstruk menganalisis ialah kebolehan kognitif untuk memisahkan sesuatu set komunikasi ataupun dia adalah tentang stimulus kepada bahagian-bahagian sehingga satu bentuk perkaitan yang dapat dilihat dengan jelas. Okay. Bagi konstruk menganalisis, dia ada tiga aspek. Jadi dia ada tiga aspek. Jadi yang pertama, kemahiran mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam stimulus seperti anggapan, pandangan, sifat, fungsi dan nilai. Yang kedua, tentang perkaitan. Kemahiran mengenal pasti saling kaitan antara elemen atau bahagian dalam stimulus seperti perkaitan hipotesis dengan pemerhatian, anggapan dengan hujah. Sebab dalam konstruk analisis dia melibatkan pengkategorian. Jadi kemahiran mengenal pasti susunan yang sistematik, berkaitan mengikut urutan atau struktur yang mengorganisasikan sesuatu stimulus itu. Dan seterusnya, kita lihat pada konstruk menilai. Konstruk menilai, maksud elemen ialah timbangan dan keputusan berdasarkan kriteria dan standard melalui proses inquiry, kritikan, hipotesis, justifikasi dan refleksi. Dan kalau cikgu tengok sini, aspek dia tu ada banyaklah, dia ada 5 kan, 5 aspek dalam konstruk menilai. Dia bermula dengan aspek 1 inquiry, aspek 2 adalah kritikan, aspek 3 adalah hipotesis, aspek yang keempat adalah justifikasi, dan aspek yang kelima adalah refleksi. Jadi dalam membina item cikgu, cikgu kena tentukan apakah dia, apakah aspek-aspek yang cikgu pilih dalam membina item kebat. Manakala bagi konstruk segi elemen takrifannya menghasilkan sesuatu yang baru atau suatu inovasi, menyatukan elemen, menyusun, menjana, merangsang, atau menghasilkan semua elemen pada suatu yang baru. Ada soalan tanya, manakah boleh dapatkan diagram? Ada cikgu. Nanti lepas saya akan kongsikan sebab saya sekarang ni sedang membuat sebaran, luaskan maklumat yang saya dapat daripada Lembaga Perintisan Malaysia untuk disebarkan kepada guru-guru di Malaysia yang berkaitan dengan modul pembinaan item kebat ni. Harap cikgu boleh bersabar ya. Jadi bagi aspek pula, dia ada 3, iaitu 1 tentang fakta,
iaitu menghasilkan suatu idea produk yang baru dengan mensintesis fakta atau prinsip ataupun teori, formula atau konsep. Aspek yang kedua, dia tentang konseptual. Mensintesis idea untuk menghasilkan sesuatu konsep, model, teori atau produk menyusun semula prosedur ataupun proses. Okay, saya minta maaf kalau suara saya sangkut-sangkut. Ya, sebab ada gangguan sikit lah ya dekat internet saya ni. Tapi saya rasa insyaAllah saya cuba deliver yang terbaik. Semuanya ada je kat dalam slide ni. Okay, jadi Sarah teruskan cikgu. Sebenarnya kata tugas ni dia kita sendiri yang tentukan dia boleh berada dekat konstruk yang mana. Jadi dia memerlukan kebijaksanaan lah ya, guru-guru lah kita untuk memilih kata tugas. Setiap kata tugas hampir di saya dalam slide ni bagian lah cikgu faham yang diterapkan. Nampak pegang kita banyak. Okey, saya harap Cikgu Arif boleh bantu saya tadi nanti nak hantar pautan ya. Yang makin perlu bantuan ni lepas ni. Okey, saya teruskan Cikgu. Boleh ya? Kita tadi kata tugas tadi clear tak Cikgu? Saya terputus tadi talian. Part mana tadi yang termiss tadi? Cikgu Arif boleh tolong dapatkan tengok tak dekat dalam box tu. Bahagian slide mana yang termiss tadi? Tugas. Okey, Cikgu Nasha boleh teruskan tak apa? Okey. Ya, teruskan je tak apa. tugas tadi okey tak? Okey, teruskan. Okey. Okey, so sekarang ni tentang item Cikgu kan. Okey, jadi definisinya perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon daripada murid sebagai evidence pelajaran yang boleh dipertimbangkan dalam pentakdiran suatu konstruk serta cara pemberian skornya. Okey, jadi ini tentang membina soalan Cikgu ya. Jadi dalam soalan ataupun item ni dia perlu ada lima komponen ni. Iaitu ada arahan dan dia perlu ada stimulus, kata tugas, stem dan juga skor. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contohnya. Okey, tentang ciri item. Okey, ciri item itu ada stimulus, mempunyai stimulus yang berfungsi mencetus bagi menyelesaikan suatu tugas dan penyelesaian. Yang kedua, bagi mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam yang ketiga, bukan konteks lazim, menggunakan situasi baru bagi menggalakkan murid berfikir lebih mendalam, bukan sekadar semula perkara yang dipelajari. Ciri yang keempat, situasi sebenar dalam kehidupan, di mana ia mencabar murid, ya, item tu dah mencabar murid untuk menyelesaikan satu masalah kehidupan sebenar menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin ilmu. Dan yang kelima adalah autentik. Okay, autentik ni Cikgu dari segi maksud lain adalah dia mesti melibatkan dunia yang sebenar Cikgu. Maksudnya soalan tu dia dekat dengan kehidupan murid. Itu maksudnya dia autentik. Dan menggunakan bahan melampaui buku teks, buku kerja ataupun buku latihan. Okey Cikgu, ni contoh Cikgu komponen item. Okey, ini antara soalan lah yang saya cuba bina, pandukan daripada panduan-panduan yang diberikan oleh lembaga semasa saya bengkel ni. Jadi saya pun masih belajar dan kita improve lah sama-sama ya Cikgu Okay, jadi dalam komponen item ni dia ada arahan dan dia ada stimulus. Okay, yang menarik Cikgu kan bila saya bengkel yang saya hadiri ni ialah
Kalau sebelum ni bentuk-bentuk soalan yang biasa kita bina, dia ada melibatkan kebanyakannya melibatkan satu maklumat. Tapi dalam bengkel yang saya hadiri ni, sebaik-baiknya kita sediakan stimulus tu berbeza. Dia berbeza maklumat tu. Dia lebih mencabar sebenarnya. Dan boleh tak saya nak dapatkan respon juga cikgu kan daripada apa yang cikgu lihat dekat paparan slide ni kan, apa contoh lain stimulus yang boleh kita sediakan dalam membina item ni? Boleh tak dapatkan respon cikgu semua? Macam sekarang ni yang kalau saya tunjukkan maklumat satu ni daripada sumber berita harian. Berita harian ni daripada Kerajaan Akhbar. Ataupun maklumat dua ni saya dapat data daripada sumber daripada NASA. Jadi maklumat terdapat cikgu, kita nyatakan dari mana sumber tu kita dapat. Kita boleh nyatakan dalam item kita banner tu. Okay, cikgu ada tak dapat respon daripada cikgu-cikgu selain daripada apa contoh stimulus lain yang boleh kita dapat selain daripada Kerajaan Akhbar, selain daripada data daripada organisasi yang tertentu yang credibility data tu diyakini. Ada respon daripada cikgu Chia Suan Neo tu. Dia kata ada peta, graf, pie chart. Ya, boleh. Okey. Laporan ni daripada Suzek, teks pendek, Muhammad Naim, chat. Okey, bagus cikgu. Okey, boleh juga daripada poster Boleh juga kita boleh gunakan poster juga. Ada poster digital kan dekat infografik kan. Boleh kita gunakan sebagai stimulus cikgu. Okey, masa saya bengkel tu cikgu kan, apa recommendation daripada lembaga ialah lembaga menggalakkan untuk stimulus ni lebih kepada visual. Tak digalakkan menggunakan teks sepenuhnya lah cikgu. Jadi kita visual tu dia impact dia lagi lagi untuk menarik perhatian murid tu untuk menjawab soalan. Yang itu kan apa soalan yang kita nak janakan dan perlu ada stem tugasan beserta skor. Okey, berkenaan dengan skor cikgu, okey, biasa kan kita kebat sekurangnya paling minimum tu 2 markah. Lagi besar markah dia ke arah soalan yang itu salah satu tips fokus saya kat sini adalah pada soalan subjektif lah. Dan dia ada 2 jenis. Tidak semua sedia maklum. Sebagai guru, soalan subjektif ada respon terbuka dan juga tertutup. Okey, jadi inilah satu soal. Dan okey, saya lupa juga nak beritahu cikgu. Okey, dalam membina item kan, kita dah dapat sediakan stimulus dan sebaiknya kita boleh menjana beberapa item daripada stimulus yang kita sediakan. Maksudnya boleh lebih daripada 2 item. Kalau paling minimum pun 2 item. 2 soalan lah yang cikgu bina. Tapi lebih banyak pun lebih baik. Maksimum pun 4. Kita boleh jana item daripada stimulus yang kita dapat. Okey, so jadi sini inilah yang saya dapat jana lah daripada maklumat tadi. Kan ada 2 maklumat tadi. Satu tentang ada laporan berita akhbar daripada berita harian. Satu lagi tu data daripada bentuk statistik. Jadi saya cuba soalan pertama kata berikan alasan mengapa berlakunya peningkatan suhu global setiap 20 tahun dari tahun 180 hingga 2000. Jadi saya bagi situ soalan tu 2 letaknya 2 markah. Okey, soalan yang kedua, okey, jelas dia beri satu situasi lah
Saya letakkan satu keadaan pada mood tersebut. Katakan anda adalah pengguna jalan raya yang prihatin terhadap isu alas hitam akibat dari pembebasan karbon dioksida dari kenderaan. Cadangkan cara untuk mengatasi masalah berikut, berikan justifikasi anda. Okey, yang keempat, itu adalah melibatkan soalan mereka cipta. Saya berikan satu situasi di mana pelapis udara ni digunakan untuk mengurangkan pencemaran udara. Ia dapat membersihkan udara untuk pernafasan yang selamat dalam suasana kecemasan seperti kebakaran hutan. Dalam soalan ni saya bagi satu situasi lain. Jadi mereka kena berimajinasi lah, dan perlu diberikan bahan-bahannya. Mereka perlu pakai baju dan juga dan mereka labelkan rajah tersebut. Jadi itu 3 markah. Inilah contohlah yang soalan yang saya bina, item yang saya bina. Okey, sekarang ni cikgu kita tengok pula kan ada langkah yang berikutnya adalah menyediakan skor pemarkahan kan cikgu kan. Okey, lembaga telah menyediakan satu jadual. Okey, okey, Cikgu Arif, boleh tak Cikgu Arif tolong hantarkan ni jadual permainan item keempat ni dalam bentuk satu bentuk dokumen Word, satu lagi bentuk Google Doc. Sekejap lah. Okey, so Cikgu, ini adalah standard jadual yang disediakan oleh lembaga. Jadi dalam jadual tu apa perkara dia ada subjek. Jadi kita tulis masukkan maklumat subjek apa yang kita ajar, tingkatan berapa, bab berapa, kemudian apakah standard kandungan dia, kita masukkan maklumat dekat dalam tu. Jadi kita tentukan konteksnya. Okey, konteks tu dia bergantung kepada berapa banyak item yang cikgu bina. Jadi saya bina 4 item. Dalam 4 item tu kena pasti standard kandungan, standard pembelajarannya. Jadi dalam soalan tu dia boleh lebih daripada lebih daripada 2, kita boleh masukkan lebih daripada 1 lah dia punya standard pembelajaran tu. Saya di soalan ni masukkan 4.5 dan 4.6 untuk menjana ataupun membina 4 item ni. Dan daripada standard kandungan ni kita membina berpandukan kepada jenis konstruk yang sesuai. Okey, yang tadi cikgu kan saya banyak sebutkan tentang konstruk tadi. Konstruk tu yang kita kena pasti kita masukkan juga dalam jadual tu. Jadi saya dapat kena pasti konstruk item 1 tu tentang menganalisis, item 2 pun juga menganalisis, item 3 mengaplikasi, item 4 mencipta. Okey, Cikgu Arif dah hantar? Ya, dah hantar. Dah share dah. Okey. Ya, dah share dah. Cikgu buka Okey. Jadi elemen atau aspek tadi tu kita dapat dalam berapa tadi aspek tadi. Kita berpandukanlah apa yang ada dinyatakan tu. Setiap konstruk dia ada elemen dan dia ada aspek. Kita perlu tentukan, kena pasti. Okey, aras kesukaran bagi setiap item kita tentukan juga sama ada di aras yang rendah, tinggi atau sederhana. Dan lagi satu, okey, dia adalah juga maksudnya ciri-ciri yang berikut ni. Perlu ada pelbagai tahap pengkiran dan dia ada konteks bukan lazim. Ini saya lupa nak tandakan. Ini kita sebagai tanda tik lah. Kita tik, okey, dan dia melibatkan situasi sebenar dalam kehidupan murid dan dia bersifat autentik. Jadi ini semualah ciri-ciri yang ada dalam jadual pembinaan item kebat. Okey, dan kita sediakan juga peraturan pemarkahan. Jadi saya rasa semua cikgu pun maklumkan kita ada dalam soalan subjektif kita ada peraturan pemarkahan dan kita perlu detailkanlah. Maksudnya kita perlu mungkin sediakan satu catatan ke, maksudnya kalau 2 markah tu apa tentang 2 markah tu. Untuk 3 markah tu apa dia
maklum apakah kata kunci ke yang boleh murid tu mendapatkan markah. Bagi setiap markah tersebut kita perlu perincikan dalam peraturan pemarkahan. Okey, sebab tu cikgu kalau berkaitan dengan peminat item kebat ni sebenarnya kita salah buat secara kesorangan. Sebab itu saya selalu, bagi saya lah ya, sangat signifikan PLC tu. Peer Learning Community, bagi cikgu-cikgu kan, kita berbincang. Jadi kadang-kadang soalan yang kita bina tu, kita pun nak soalan tu dia syok sendiri cikgu. Kan, kita nak ada pendapat kedua ke atau pendapat ketiga yang boleh beri maklum balas terhadap soalan yang kita bina tu, sebab dapatkan soalan yang kita bina itu soalan yang berkualiti. Dan soalan tu dia memenuhi kan kriteria dalam pembinaan item kebat tu cikgu. Jadi kalau jadi kan saran saya lah ya, cikgu boleh dapatkan rakan-rakan guru yang boleh bersama-sama boleh berbincang kan, bertukar-tukar idea. Lagi bagus, kita dapat lagi banyak maklumat lah untuk maklum balas tentang kualiti soalan yang kita bina. Sebab dalam pengalaman saya pun dalam menjadi penulis buku kerja kan, Persas Padi pun kami pun ada buat semakan berkali-kali. Kita ada proof reading juga, istilah proof reading dalam penerbitan buku kan. Jadi memang akan ada kesilapan, ada pembetulan, kita memang sentiasa kena tambah baik soalan. Itulah sedikit maklumat lah yang saya ingin kongsikan, pengalaman yang saya perolehi lah menjadi penulis buku Persas Padi berkaitan dengan pembinaan item ni. Okey, cikgu, ini adalah sebahagian daripada panduan dalam modul yang dikeluarkan oleh melibatkan ada 4 subjek buat masa ni cikgu. Dia ada bahasa Melayu, ada subjek matematik, sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Sains dan matematik, 4 subjek ni. Yang ada buku panduan tu. Buku panduan cikgu, presentation saya ni. So cikgu, kita tengok sama-sama cikgu kan. Ni subjek bahasa Melayu. Kita tengok konteks dia. Jadi konteks dia berdasarkan daripada standard kandungan kan, menjelaskan dan membanding beza maklumat kesurat dan kesirat dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. Jadi dia melibatkan konstruk menganalisis item 2, menganalisis aras kesukaran item 1 rendah, item 2 sederhana. Elemen atau aspek item 1 pengkategorian, item 2 elemen. So, kita tengok cikgu kan bagaimana stimulus diberikan ada 3 jenis kenderaan dan dia ada kriteria, dia ada ciri-ciri dia. So kat sini kita tengok apa soalan kan yang dijana. Kena pasti kenderaan yang sesuai mengikut situasi yang diberi pada ruang jawapan dan nyatakan alasan. Kalau kita tengok item 1 ni dia melibatkan tolong analisis. 5 aspek. So soalan yang kedua, itu kata anda diberi peluang menghatikan kenderaan jelaskan ciri-ciri alasan. So dia menganalisis item 2 ni adalah tentang elemen. Jadi ada surat perlahannya. So cikgu, itulah cara ni contohlah yang ada ya dalam panduan tu. Dah tengok bahasa Inggeris. Ini bagi tingkatan 3. Saya tengok stimulus dia diambil maklumat ni iklan kan. Apa kita panggil maklumat produk lah, produk yang ada di Shopee ni. Tengok. So item ni ada berapa? Ada 4 ya, 4. So daripada item 1 tu betul berdasarkan daripada DSKP lah, melibatkan 3.2.6 dan juga 0.2.3. Unit 3 lah ni, melibatkan unit 3 dengan unit 4. Cikgu Nasya. Cikgu Nasya. Sini ada soalan. Sini ada soalan. Soalan dia
daripada West Source. Apa perbezaan item kognitif, apa beza item kognitif sumatif dengan item kebat? Kalau kita tengok sumatif tu, item formatif dengan formatif ya cikgu ya. Kalau biasanya ya. tu kita biasanya sejurus selepas kita mengajar setiap topik. Kita tak tunggu topik tu habis. Habis semua subtopik tu. Kan dalam satu bab dia ada banyak subtopik. Jadi formatif tu kita setiap kali kita mengajar, kita uji murid tu dengan soalan-soalan formatif. Kalau soalan sumatif, dia melibatkan apa yang mereka telah belajar dalam satu tempoh masa yang agak panjang. Macam contoh peperiksaan pentadbiran pertengahan tahun kan. Itu melibatkan pentadbiran sumatif. Kalau kita uji murid melihat setiap subtopik, kita boleh berikan penilaian formatif. Itu beza formatif dengan sumatif. Adakah saya menjawab, cikgu? Okey, lagi satu ni dia tanya, adakah item kebat ini di aras 5? Adakah item kebat ini di aras 5? Apa maksud aras 5 tu? Kat mana? Aras 5 yang pada bahagian mana? Tak K ke? Yalah. Aras Ya. 5 itu masuk je. Kat mana cikgu? Yang mana satu soalan dia? Yang mana? Yang contoh item tu? Lebih pada contoh item tu? Ini saya tak pasti je, tapi yang dia tulis macam ni lah. Adakah item kebat ini di aras 5? Dia kata. Soalan dia macam tu je. Kalau cikgu tengok daripada stimulus yang kita carikan, akhirnya sama tu, maknanya kita akan bina item. Ya. Konstruk dia. Sama ada kita nak bina soalan tu, sama ada tahap menganalisa, sama ada kita nak bina soalan tu tahap aplikasi ke. Dan kita kena kaitkan juga kita kena di SKP tu. Maksudnya apa isi kandungan yang kita nak uji yang kita ni dekat jadual tu. Kalau kita tengok jadual paling atas tu, okey, item tu maksudnya kita berpandukan kita take IP tu, isi apa standard pembelajaran dan standard kandungan tu. Kemudian baru kita yang konstruk tu. Dalam konstruk tu kita tentukan antara 4 kan. 4 konstruk tu kita nak ambil yang mana satu, dan sebenarnya item tu dia boleh berulang walaupun menggunakan konstruk yang sama. Sebab apa cikgu? Sebab kata tugas tu yang berbeza. Kata tugas yang berbeza walaupun konstruk sama. Macam cikgu tengok kat sini kan, bahasa Inggeris ni dia ada item 2 dengan 3 tu, dua-dua menilai konstruk yang sama. Tapi soalan dia tak sama sebab kita tengok kenapa tak sama. Sebab dia punya kata tugas dia. Betul tak? Yang item 1 tu menganalisis. Item you doesn't arrive after 1 month ordering it. Itu dia. Yang you are planning to buy a product for your little sister. Which side would you prefer and give 2 reasons for your choice? Dia masih lagi item konstruk menilai, tapi kata tugas tak sama, berbeza. Sebab reason ni memberi okey tak cikgu? Boleh ikut tak? Ya, boleh. Terima. Boleh terima, boleh. Boleh ya? Okey, kita teruskan. Cikgu. Ya. Ya, pula. Tingkatan 1. Okey, mungkin kalau cikgu matematik mungkin boleh boleh faham lah kan? Tengok konteks dia. Ni bab 4 ni. So dia ambil topik 4.5.3.
Okey, jadi apa stimulus dia? Dia dapat satu data ni kajian pendengar. Okey, berapa item dia? Dia ada 2 item. Okey, ada dua item di situ. Konstruk menganalisis, konstruk mengaplikasi. Ras kesukaran sederhana atau rendah. Okey, dalam menganalisis tu dia ada elemen atau aspek kan. Jadi kita kena pasti apa dia. Dia melibatkan justifikasi. Item 1 tu. Biasanya kalau justifikasi cikgu apa maksudnya, dia ada jawapan dia ada bagi hujah. Dia kadang dia setuju kenapa, dia tak setuju kenapa. Tu maksudnya justifikasi. Okey, kalau item yang kedua mengaplikasi. Item 2 mengaplikasi, tapi tengok elemen atau aspek dia, dipilih aplikasi pengetahuan kuantum boleh dengan sebab dia bagi situasi Faid bekerja 8 jam sehari di sektor profesional bermula jam 8 pagi. Tentukan segmen yang boleh didengar oleh Faid semasa dalam perjalanan pulang. Dan dia ada 2 markah di situ. Dia tak melibatkan jalan pengiraan pun. Dia hanya boleh tentukan saja ambil maklumat daripada gambar tu. So dekat tengok dekat skema pemarkahan tu. Maknanya dia perlu mentafsir maklumat dan dia supaya dia dapat payment D. Sebab dia tanya, dia kata tentukan segmen yang boleh didengar oleh X lah. Okey, cikgu cikgu Ari okey, kejap ya, saya nak teruskan lagi, tak habis. Okey, sains pula. Okey, lupa subjek sains ya. Okey, subjek sains ni tingkatan 2. Ni ada 2 menu, dia bagi gambar. So kat sini membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang. Ada tiga item. Jadi item 1 menilai, item kedua menganalisis, item 3 caranya, item 1 rendah, semua rendah. Okey, semua rendah. Dan elemen atau aspeknya justifikasi, item 2 aplikasi pengetahuan secara kualitatif dan item 3 juga sama. Okey, mari kita tengok cikgu Okey, bagi justifikasi kan untuk menilai. Okey, sebab soalan nombor 1 tu dia melibatkan satu penyataan di mana murid A mengalami masalah berat badan dalam amalan pemakanannya. Mengapa? Jadi dia kena pilih yang tepat lah cikgu kan. Ada satu jawapan saja di situ dan dia perlu berikan alasan yang betul. Okey, manakala tengok soalan yang kedua. Okey, dia menganalisis item kedua ni dan okey, aplikasi secara kualitatif. Okay, kualitatif maksudnya dia melibatkan fakta lah cikgu Okey, Syamsul merupakan seorang pegawai bank manakala Sabri pula seorang pekerja binaan. Syamsul dan Sabri adalah sebaya, cadangkan satu menu yang sesuai bagi mereka, justifikasikan jawapan anda. Okey, jadi bagi pertemuan cadangan menu yang betul bagi Syamsul. Okey, kriteria dia perlu rendah lemak atau kuantiti kalori dalam makanan kurang berbanding Sabri. Okey, itu bagi cadangan menu yang betul bagi Syamsul. Okey, sebab dia lebih aktif. So, okey, cadangan menu bagi Sabri sumber yang Sabri ni pekerja binaan. Okey, jadi dia lebih aktif. Jadi kriteria dia sumber karbohidrat tenaga yang tinggi atau kuantiti makanan yang lebih berbanding Sabri. Okey, kalau kita tengok cikgu kan, walaupun hanya tandakan betul, dia masih lagi boleh menjadi soalan aras tinggi. Sebab apa? Dia ada alasan dekat situ kan dalam jadual tu. Sebab soalan item ni dia tapi masih tahap rendah. Okey, jadi kita tengok alasan dia. Kalau Susan yang tinggal di negara beriklim sejuk, tenaga dia perlukan tinggi. Okey, dan dia perlu beri alasan yang yang betul lah berdasarkan fakta, tenaga yang banyak untuk menekankan suhu badan, manakala Ali pula rendah kerana mempunyai jisim badan yang kecil. Okey, jadi itulah cikgu yang dapat saya tunjukkan contoh-contoh item dalam modul pembinaan terkebat oleh Lembaga Besar Malaysia. So, kita tengok. Yang nak tunjukkan sebenarnya mana ada 5. Ada
sebenarnya ada satu lembaga Malaysia ataupun LPM di situ. So saya kreditkan kepada Cikgu Nur Fatiha Maknot yang merupakan salah seorang panel pengglobal modul dan pembinaan ikon kebal ini, dan saya dapat berjumpa beliau. Okay. Cikgu Arif boleh apa catatan cara saya dah sediakan dalam bentuk teks tu dekat dalam dalam video ni telah kan. Jadi cikgu boleh buka juga cikgu. Cikgu ingat tak last kita pernah buka, kita jawab compact kan. Dalam tu ada modul ni. Tapi untuk hari ni pun saya akan share lah secara soft copy ni juga. Tapi lembaga Persamaan Malaysia dia wawarkan jenguk-jenguk lah dia bahagian kami, bahagian di LTM itu dalam grade 5. Okay, Cikgu Arif dapat kongsikan? Ya, boleh. Okay. Oh, okay. Saya teruskan lagi ya. Okay, jadi hands-on session. Jadi inilah caranya permainan air tebat dilaksanakan. Saya pasti rakan penelitian telah mengetahui ya asasnya tentang membina item kebat mengikut 7 langkah yang dinyatakan dan memenuhi kriteria sistem 9 poin itu. Okey, jadi cikgu-cikgu, saya sangat menyokonglah ke arah PLC ni. Jadi saya sebenarnya telah menyediakan satu platform Telegram PLC Maya cikgu. Jadi kalau cikgu-cikgu sudi jemputlah masuk dalam grup ni, dan saya pun dah kongsikan buku-buku panduan daripada KPM kan, modul-modul kebat daripada tahun 2013 pun saya dah banyak kongsi juga dalam tu. So cikgu boleh explore, cikgu boleh berdampinglah dengan modul-modul daripada KPM juga yang mereka dah lama iaitu RPH, PJPC, PA21 dan kebat. Dan saya pun sebenarnya menggalakkan cikgu-cikgu untuk berkongsi penulisan RPH cikgu yang melibatkan PDPC ke arah PA21, dan juga bagaimana cikgu menerapkan ataupun cikgu merancang pedagogi cikgu, strategi cikgu dalam membina kemahiran berfikir arah tinggi murid ni. Saya dah sediakan folder-folder lah mengikut subjek. Jadi jangan takut, jangan segan nak berkongsi sebab kita sama-sama belajar. The more we share, the more we get. Jadi cikgu Arif minta tolong juga ya, juga pautan grup Telegram juga dalam chat box juga kalau ada cikgu tak dapat nak scan. Okey, baik. Mungkin kalau dalam grup tu nanti kita boleh sama-sama cikgu kongsi kalau cikgu dalam proses membina soalan, mungkin kita boleh sama-sama belajar dalam tu. Sorry, boleh ke? Okey ke? Dah siap dah. Okay. Terus okey. Boleh juga ya, saya suka buat networking, membina jaringan dan jaringan luar, kita bina serta yang positif. Jadi cikgu boleh add saya lah, send friend request kat saya dalam Facebook. Facebook banyak kongsi juga info-info kan, kita sama-sama membina sistem sokongan yang kukuh, yang kuat supaya kita terus maju dari guru yang dedikasi, dan juga Instagram saya dan juga YouTube saya. Dan cikgu boleh juga cikgu Arif kongsikan yang soft copy daripada lembaga Persamaan Malaysia tu dalam chat box. Ya, dah ramai cikgu-cikgu dah juga dah send dah. Dah juga. Okey, jadi itu sahajalah perkongsian daripada saya cikgu. Jadi kita pun dah hampir kepada penghujung juga, dah hampir 4:20 kan. Jadi kalau ada sebarang soalan lagi mungkin boleh kita sama-sama belajar juga ya. Mungkin cikgu boleh ambil masa sekejap lah cikgu Mungkin kita optimumkanlah masa yang ada ni. Okey, boleh tak kita buka cikgu tengok modul tu kan, modul kebat tu. Okay, saya pun buka jugalah. Saya buka okey, macam mana boleh saya dapat respon, cikgu boleh buka tak link? Okey, ada soalan. Okey, bagaimanakah untuk menentukan aras kesukaran sama ada rendah, sederhana dan tinggi bagi aras
Okey, kalau pada pandangan saya cikgu kalau pada pandangan saya lah aras kesukaran tinggi rendah tu kita mungkin boleh lihat juga kepada bagaimana bentuk dia punya item yang kita bina tu cikgu kan. Sebab macam tadi kalau kita kata rendah kalau kata rendah mungkin dia ada jawapan tu respon dia terhad. Dia mungkin ada satu jawapan saja. Ataupun mungkin dari segi markahnya kan, kalau markahnya pun tak banyak, mungkin dia boleh jadi aras yang rendah. Dan kalau biasanya kalau soalan tu lagi banyak markah, dia biasanya dia punya tahap tu dia punya tahap tu akan jadi lebih sukar. Dan dia ada beberapa pilihan jawapan yang boleh kita terima. Itu itulah berdasarkan pengetahuan saya cikgu pengetahuan saya. Tapi sekali lagi lah macam saya katakan kita nak bina soalan tu kan, itulah sebab saya kata perlu ada sumbang saran lah cikgu, sumbang saran kan. Jadi kita boleh minta pandangan orang lain juga berkaitan dengan soalan yang kita buat tu. Jadi pada saya we never work alone. Perlulah cari satu circle yang positif kan cikgu untuk kita bina kompetisi diri tu. Dan kita belajar juga, sentiasa belajar daripada semua orang, daripada ramai orang. Jadi kita banyak lagi pengetahuan yang boleh kita bina dan kita mantapkan untuk pengajaran kita dalam PDPT kita cikgu. Okey, tadi berkaitan dengan tadi kan soalan sebat tadi, ni modul tadi kan, modul tadi. Okey. So, cikgu, di screen. Slide saya okey kan cikgu? Boleh nampak kan? Boleh. Okey, so kat cikgu mari kita explore sama-sama cikgu lah. Yang kat sini. Okey, dia tebal. Cek kat dalam tu ada bahasa Melayu, matematik dan sains. Kita tengok tadi bahagian ini yang tadi saya sebut tadi tentang construct tu cikgu construct ni yang ini kita ni yang kita nak fahamkan betul. Construct aplikasi analisis dia ada elemen, dia ada aspek dia yang kita perlu kena pasti nak bina untuk membina item tu. Menilai dan mencipta. So setiap elemen dia ada aspeknya. Okey, kata tugas tadi cikgu kan? Okey, tadi kata tugas tu memang sangat banyak. Di sinilah kebijaksanaan kita cikgu kan. Kat mana kita nak guna tu kata tugas itu dan pada konstruk yang mana. Dan berpandukan kepada dia punya elemen dia tadi. Ataupun aspek tadi. Okey, tentang yang tadi cikgu okey, langkah bina item ni ada 7. Okey, saya nak bagi tahu saya ada skip tadi yang langkah nombor 3. Selepas tentukan jenis item tadi dah tentukan sama ada kita nak bina soalan objektif atau subjektif tu, dan subjektif tu kita kena tahu juga kita nak bina yang respon terhad atau respon terbuka. Langkah ketiga adalah menentukan jenis evidence. Yang evidence tu sama ada dia berfakta ke ataupun melibatkan konsep, ataupun yang melibatkan generalisasi, ataupun yang melibatkan keupayaan menilai ataupun rasional. Dan tentang stimulus dia masuk pada langkah yang keempat. Kalaulah katakan katalah kita ni yang baru belajar kan, kita dah dapat stimulus dulu kan, kita mungkin dah jumpa gambar.
Tapi kita kena backward kita punya langkah tu. Maksudnya kita kena tentukan awal daripada gambar tu kita nak dapatkan construct dia, konteksnya, tahap kesukarannya, dan kita kena kembali kepada lalu langkah yang kedua dengan langkah yang ketiga. Akhir sekali seterusnya kita menilai item dan kita tentukan peraturan pemakaman. Dan penulisan item tu ingat tadi ada 5 komponen item. Ya, ada stimulus, ada stem, ada arahan, ya, ada kata tugas, dan dia perlu mematuhi sistem 9 point ini. Jadi di setiap point tu dia ada tafsiran, dia ada maksud dia. Tadi saya dah sharekan juga template tadi, itu berdasarkan daripada yang saya hadiah tu. So, kat sini dalam pun dia ada ini ada juga borang penilaian item yang boleh kita gunakan juga nanti. Dan cikgu boleh explore semua berdasarkan subjek-subjek yang cikgu ajar. Dan walaupun cikgu bukan mengajar 4 subjek ni, masih lagi berpandukan kepada dia punya peraturan dia. Langkah-langkah yang sama juga pun cikgu boleh bina untuk subjek yang berbeza. Tak ada masalah. Prinsipnya tetap sama. So cikgu kita ada dalam masa 4 minit. Saya rasa setakat ini sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Jadi saya berharap cikgu dapat sebarkan luaskan lagi kepada rakan-rakan guru di sekolah masing-masing tentang modul pembinaan item kebat oleh Lembaga Periksaan Malaysia ni untuk digunakan oleh seluruh guru-guru di Malaysia. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey, baik Cikgu Arif, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nasha di atas sesi perkongsian beliau pada petang ini. Dan semoga kita dapat mempraktikkan pembinaan item kebat yang di dalam kelas untuk kebaikan anak-anak didik kita di sekolah. Kepada semua warga KPM, guru-guru, pensyarah, anda bolehlah memasukkan penyertaan CDL hands-on ini di dalam SPL KPM dalam bahagian E pembelajaran. Pastikan juga anda mengisi link kehadiran dan maklum balas. Maklum balas untuk anda dapatkan sijil yang akan diberikan dalam email nanti. Okey. Jadi teruskanlah memberi sokongan kepada kami dengan mengikuti sesi CDL hands-on online dan boleh juga mengikuti kami CDL melalui platform Facebook CDL, Telegram CDL, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube CDL untuk anda dapatkan lebih informasi terkini untuk siri webinar yang akan datang. Jangan lupa untuk perkongsian kita pada minggu depan dalam siri 105 pada 9 September 2023. Okay. Sebelum berpisah, saya ada satu pantun. Okay. Kalau hendak membeli ikan, datanglah ke NAT pekan Selasa. Terima kasih saya ucapkan. Semoga berjumpa di lain masa. Saya Cikgu Muhammad Arif bin Abdul Samad, moderator anda pada petang ini, memohon ampun dan maaf kiranya ada kekurangan pada pihak kami. Okey, semoga kita berjumpa lagi di siri CDL yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita berjumpa lagi. Semoga sebelum bersurai, kita minta semua onkan kamera untuk kita sesi bergambar. Onkan semua kamera untuk sesi bergambar beramai-ramai. Cikgu, sebelum kita bersurai, ada yang masih bertanya lagi bagaimana nak dapatkan modul modul
berminat item kebat oleh lembaga. Okey, yang link yang online AnyFlip ni cikgu. Yang inilah yang bentuk soft copy-nya pun cikgu dapatkan di dalam portal 5. Bahagian Lembaga Besar Malaysia. Okey, cikgu, ni bahagian online AnyFlip ni. Ini bentuk soft copy dia. Okay, cikgu, saya nak ambil gambar. Okay, terima kasih atas kesudian cikgu untuk melangkah masa cikgu walaupun cuti sekolah. Kita jumpa lagi akan datang ya cikgu. Terima kasih atas engagement cikgu dengan komuniti CDL pada petang ini.